Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Keluarga Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana meriah di Hari Raya. Warna biru indahnya baju. Satu Malaysia, keluarga Malaysia. Masyarakat bersatu, negara maju. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Akif Aiman, bernombor metrik 284896. Nama saya Muhammad Zikri Mirazali, bernombor metrik 284902. Nama saya Muhammad Zulfazli Berizam, bernombor metrik 289852. Nama saya Nur Amira binti Abdul Manan, bernombor metrik 288651. Nama saya Fadilah binti Abdullah, bernombor metrik 284933. Nama saya Nur Nasuha binti Muhammad Razi, bernombor metrik 284870. Dan kami daripada kumpulan 7 di bawah tema Keluarga Malaysia ingin membentangkan mengenai penyatuan kaum dalam norma baharu. Assalamualaikum kamu semua. Kamu semua pernah dengar tak konsep yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, Datuk Ismail Sabri, tentang Keluarga Malaysia tu? Waalaikumsalam. Oh, pasal tu ya saya tahu. Keluarga Malaysia ialah merupakan satu falsafah kebersamaan kerana kita hidup dalam sebuah negara yang demokrasi. Di negara kita terdapat pelbagai banyak jenis kaum, antaranya ialah Melayu, Cina dan India. Selain itu terdapat juga etnik-etnik lain yang berada di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, untuk hidup dalam keadaan aman dan harmoni, kita haruslah sentiasa bersatu padu dan puja sesama lain. Oh, jadi kiranya keluarga Malaysia ni berkait rapat tentang penyatuan kaum dalam norma baru ni ya? Ya, betul tu. Masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran norma baru ketika tahun 2020 lalu sememangnya berat untuk dihadapi oleh warga Malaysia. Namun begitu, kekurangan semangat perpaduan dalam bersama-sama berusaha memulihkan Malaysia telah menjadikan masalah yang telah sedia ada ini menjadi lebih parah. Tambahan pula dalam norma baru ini, setelah wabak pandemik COVID-19 telah merebak, semangat perpaduan kaum semakin mencabar kerana kebanyakan aktiviti harus diadakan secara atas talian dan interaksi secara fizikal semakin berkurang. Amira, agaknya apa punca-punca masalah penyatuan kaum terjadi semasa norma baru ini? Antara punca-punca masalah penyatuan kaum yang terjadi sewaktu norma baru ini ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan pematuhan SOP yang ketat sehingga menyebabkan pelbagai masalah perpaduan kaum timbul, dan sesetengah rakyat Malaysia yang bersikap angkuh di mana ia tidak mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan sewaktu pandemik. Ianya menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Sebagai contoh, kluster Sibaga dan kluster tablik di mana ia menjadi faktor utama melibatkan keagamaan dan perkauman, dan ia menjadikan faktor utama masalah perpaduan kaum sewaktu menjalankan norma baharu di Malaysia. Selain itu, faktor ketidakstabilan politik di negara kita juga menjadi pemangkin kepada konflik penyatuan kaum di norma baharu. Krisis dan permainan politik yang berlaku apabila ahli politik terlalu taksub dan merebut kuasa menyebabkan keadaan yang tidak stabil dari aspek politik, ekonomi, sosial negara. Misalnya, situasi PAN Sabah di mana ahli politik mengejar kekuasaan dalam memerintah negara sehingga mengabaikan kesejahteraan dan usaha negara dalam memerangi COVID-19. Pematuhan SOP yang longgar serta pelaksanaan kempen secara besar-besaran menyebabkan situasi negara dan kehidupan rakyat berada dalam keadaan berpecah belah dan hilangnya semangat perpaduan kaum yang merupakan elemen terpenting sebagai identiti negara Malaysia. Bukan itu sahaja, ketika rakyat menghadapi cabaran pandemik ini, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh rakyat semasa mengamalkan norma baru. Antaranya ialah semua aktiviti kemasyarakatan terpaksa dibatalkan atau diberhentikan. Contoh aktiviti yang tidak dibenarkan ialah hiburan dan ialah perayaan, perarakan, perhimpunan dan lain-lain lagi. Hal ini secara tidak langsung menggugat kekuatan perpaduan antara rakyat apabila mahu mencuba untuk membiasakan diri dalam pengamalan norma baru. Selain itu, cabaran seterusnya ialah pengamalan berjabat tangan tidak boleh lagi dijadikan sebagai amalan dalam sapaan seperti sebelum pandemik ini. Ini sudah diganti dengan meletakkan tangan di dada untuk menegur seseorang.
Akhir sekali, pergaulan masyarakat terbatas merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh rakyat dari segi penyatuan kaum dalam norma baharu. Rakyat tidak diberi peluang untuk bersua mengunjungi rakan dan taulan yang berlainan negeri. Hal ini disebabkan oleh sekatan jalan raya yang dijalankan oleh pihak berkuasa bagi menyekat pergerakan masyarakat merentas negeri. Hal ini menyebabkan mereka tidak boleh berjumpa serta berkomunikasi secara bersemuka seperti mana yang dilakukan ketika sebelum pandemik berlaku. Kalau begitu, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat semasa menentang COVID-19? Antara unsur-unsur yang diamalkan bagi menentang pandemik COVID-19 adalah masyarakat yang mengamalkan sikap tolong-menolong. Menolong juga tidak semestinya melalui harta. Kita juga boleh menolong dari segi tenaga maupun doa. Sebagai contoh, beberapa persatuan yang ditubuhkan oleh kaum Melayu boleh memberikan bantuan kepada pelbagai kaum dan tidak memilih kaum sendiri. Selain itu, toleransi antara kaum juga menjadi nilai murni bagi menentang wabak COVID-19. Amalan ini menjadi kunci perdamaian untuk masyarakat bagi mengekalkan kesejahteraan dalam sesebuah negara seperti Malaysia. Misalnya, kita sebagai orang muda yang terdiri daripada kaum Melayu yang sedang menunggu giliran semasa di pusat pengagihan vaksin, jika kita melihat ada warga emas yang berlainan bangsa dan sedang mencari kerusi atau tempat duduk, kita hendaklah memberi kerusi itu untuk dia duduk bagi menunjukkan rasa toleransi kepadanya. Di samping itu, unsur yang perlu diterapkan oleh rakyat Malaysia adalah masyarakat yang selalu kerjasama. Contohnya, masyarakat boleh menyertai mana-mana persatuan dan bekerjasama dalam menyampaikan bantuan kepada orang yang memerlukan seperti bantuan baku makanan. Penyertaan ahli dalam persatuan tersebut hendaklah terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Keharmonian yang berpanjangan akan dapat dikekalkan melalui kerjasama dan juga persefahaman yang kukuh dalam kalangan rakyat yang berbagai kaum. Kalau begitu, jika cabaran dan faktor telah dikenal pasti, apakah pula impak yang telah wujud semasa wabak pandemik COVID-19 ini? Secara umumnya, terdapat impak yang positif dan negatif kepada penyatuan rakyat disebabkan SOP yang telah ditetapkan. Antara impak yang positif adalah rakyat saling bersatu padu menjayakan program vaksinasi COVID-19. Oleh kerana telah wujud beberapa SOP baru yang berkait dengannya, rakyat telah bersatu padu bagi menjayakan program vaksinasi tersebut. Kejayaan ini membuktikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik telah bersatu padu untuk menjalankan tanggungjawab mereka dalam usaha untuk membentuk imuniti berkelompok. Seterusnya, antara impak yang negatif pula adalah kurang interaksi sosial dalam kalangan ahli masyarakat disebabkan SOP baru yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mengekang penularan virus COVID-19 seperti tiada sebarang penganjuran majlis rasmi dan tidak rasmi sama ada oleh kerajaan atau swasta tidak digunakan di seluruh negara ini, menyebabkan interaksi sosial dalam kalangan anggota masyarakat semakin berkurangan kerana aktiviti mereka adalah sangat terhad. Oh, jadi bagaimana pula dengan cara penyelesaian yang diambil bagi mengatasi masalah-masalah yang dibincangkan sebentar tadi? Antara cara penyelesaian yang perlu diambil tindakan oleh pihak kerajaan maupun bukan kerajaan seperti pihak NGO bagi mengadakan kempen dan penyebaran kesedaran penyatuan kaum di Malaysia. Pihak kerajaan mengambil penekanan dengan melaksanakan gagasan Satu Malaysia oleh Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak dalam memupuk kesedaran perpaduan kaum agar menjamin keharmonian negara. Kesedaran dalam pengukuhan sifat perpaduan kaum penting agar tidak berlaku provokasi atau diskriminasi antara kaum. Pihak kerajaan juga mengambil inisiatif terbaik dalam menganjurkan kempen menyambut kemerdekaan tahunan bagi memupuk semangat perpaduan kaum setiap masyarakat dan terutama sekali bagi golongan belia sejurus melangkah ke arah negara Malaysia yang maju. Pihak bukan kerajaan pula memainkan peranan penting dalam menganjur kempen dalam memupuk kesedaran penyatuan kaum. Sebuah kajian menunjukkan kempen kesedaran dalam mengukuhkan persepaduan kaum ini di Sabah telah dijalankan bagi mempraktikkan sifat perpaduan kaum yang wajar diterapkan dalam kehidupan harian. Oleh itu, program kesepaduan yang dijalankan ini oleh pihak NGO di Sabah sedikit sebanyak memberi kesedaran bahawa elemen perpaduan rakyat amat penting sebagai identiti terulung negara. Pada pendapat saya pula,
Salah satu cara penyelesaian yang boleh diperhatikan semasa penyertaan kaum dalam nombor baru ini ialah masyarakat hendaklah memupuk sikap toleransi dan saling mengambil berat antara kaum. Hal ini dapat dikaitkan dengan masyarakat merupakan sebuah keluarga Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa yang memahami antara satu sama lain. Sebagai contoh, ramai masyarakat menghulurkan bantuan kepada orang yang menghadapi masalah kewangan ketika menghadapi pandemik ini. Seterusnya, masyarakat boleh berhubung antara satu sama lain melalui platform maya. Walaupun cara berkomunikasi ini tidak sama seperti dahulu, tetapi ia merupakan cara terbaik bagi membentang jangkitan COVID-19 di negara kita. Masyarakat mengambil berat antara satu sama lain, di samping dapat mengekalkan perpaduan antara masyarakat. Bukan itu sahaja, media massa juga menjadi titik tolak dalam mengukuhkan penyatuan kaum di Malaysia. Antara peranan yang dilakukan oleh media massa dalam menyampaikan kepentingan perpaduan dalam menentang wabak pandemik COVID-19 ialah sebagai sumber penyebaran maklumat yang utama kepada masyarakat. Media massa boleh dijadikan alat yang berpengaruh pada zaman sekarang. Oleh itu, media massa hendaklah memaparkan maklumat yang sahih berkenaan dengan wabak COVID-19 bagi mengelakkan berlakunya salah faham dalam kalangan masyarakat. Contohnya, media massa perlulah menyiarkan arahan yang benar dan sahih bagi apabila seseorang itu terkena jangkitan COVID-19. Media massa juga boleh menayangkan tanda-tanda awal jika individu tersebut dijangkiti virus COVID-19. Selain itu, media massa sebagai alat menghubungkan kerajaan dengan rakyat semasa wabak COVID-19 berlaku. Hal ini kerana hubungan yang baik antara pemerintah dengan rakyat perlu diwujudkan bagi menyenangkan sesuatu urusan yang berkaitan dengan COVID. Sebagai contoh, apa-apa berita yang hendak disampaikan oleh kerajaan seperti pengumuman tarikh berkurung semasa COVID-19 ataupun apa-apa perutusan mestilah disampaikan melalui media massa seperti laman Facebook, Instagram dan sebagainya. Melalui media massa juga rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka kepada kerajaan bagi mencegah COVID-19. Langkah lain yang boleh diambil ialah kerajaan menjalankan tinjauan secara kerap bagi mengenal pasti keberkesanan SOP yang dilaksanakan dan mengenakan hukuman denda dan penjara bagi yang melanggar SOP. Satu pasukan petugas khas pemantauan dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dianggotai oleh pelbagai agensi dan kementerian telah ditubuhkan untuk memantau pemantauan SOP. Pihak yang berkuasa seperti PDRM dan pasukan petugas khas dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah membuat tinjauan di premis perniagaan seluruh negara secara berperingkat. Pihak ini juga mengenakan kompaun kepada individu atau premis perniagaan yang enggan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, seperti kompaun sehingga RM10,000, penjara, peringatan atau arahan tutup kedai. Jadi, kesimpulannya, slogan kata Keluarga Malaysia ini merupakan suatu penekanan baharu ke arah memupuk penyatuan antara rakyat tidak kira bangsa dan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana konsep ini menggambarkan kekuatan negara dari segi keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Ketiga-tiga aspek ini memupuk rakyat supaya sentiasa bekerjasama dan saling bantu-membantu antara satu sama lain tidak kira bangsa dan agama, supaya berjaya mengharungi dan memulihkan negara yang sedang dilanda pandemik COVID-19 yang telah memberikan kesan yang buruk kepada semua. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dan membantu kerajaan dengan mematuhi SOP yang diarahkan dan bekerjasama bukan sahaja untuk menjauhkan Malaysia dari pandemik, malah untuk menguatkan kembali semangat perpaduan di negara ini. Sekian saja daripada kumpulan 7. Sekian, terima kasih.